إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung masalah 354. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada berhajat, tidak memerlukan kepada pengawal dirinya. Kita kata bodyguard nah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah janji Nabi ni, wallahu ya'usimuka minan nas. Dan Allah menjaga, memelihara kamu daripada manusia. Ismah, jamin lah. Jamin kamu ni manusia tidak boleh memudaratkan kamu. Kan? Arti kata Nabi ni tak ditakdirkan mati dengan terbunuh. Kan? Jadi ada nabi-nabi yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan mati terbunuh. Contohnya kalau kita baca dalam sirah Nabi Zakaria, kan? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan lain-lain banyak lagi nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Seperti mana kita sedia maklum, ada apa orang kata ni, ajal kita ni dah tercatat di Lauh Mahfuz. Dalam Quran pun sebut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Apabila datang ajal kamu, tidak dicepatkan satu saat dan tak dilewatkan satu saat. Dan sebab-sebab ajal tu pun sudah disusun oleh Allah. Jadi Nabi ni Tuhan tak susun dia, tak qadarkan dia mati dibunuh. Dia mati dengan sebab, dia wafat dengan sebab demam panas. Asbab tu 2 minggu lebih kurang kan. Sebenarnya ada riwayat yang 99 jalan kematian. Terus 9 tu kita masing-masing ni Tuhan pilih bagi tiap-tiap orang. Kawan ni macam ni sebab mati dia, kawan ni sebab mati dia ni jadi apabila dia tu mati baru kita tahu itulah sebab kematian dia. Al-maktub ala jabin tashuful ain, tashuful ain. Apabila kita tengok dia tu mati, itulah yang tercatat di dahi dia dulu semasa dalam 4 bulan dulu sebab-sebab kematian dia. Kalau sebelum mati ni kita tak tahu lagi lah, kan? Dengan sebab apa? Dah mati dah, baru kita tahu. Kita pun tanya, mati sakit apa? Kan? Sebab apa? Kan? Jadi orang pun beritahu. Beritahu itulah yang hak berlaku tu yang telah ditulis oleh Allah
sejak daripada Lauh Mahfuz lagi, nah. Sebab kematian, tarikh kematian, tempat kematian, kan? Hari kematian, kubur dia di mana, semua tu dah termaktub. Dalam Quran pun ada, nah. La ya wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, tu sambung tu. Ayat tu menunjukkan sudah dia ada ketetapan qadar. Cuma tunggu qada. Tunggu qada, nah. Tunggu qada. Tu dipanggil tanjizi qadim. Tanjizi qadim tu Tuhan tulis di apa? Lauh Mahfuz. Tunggu nak tanjizi hadis. Sebab 20 kita macam tu. Tanjizi hadis. Nak tunggu nak tanjiz ya, nak laksana ya. Jadi Nabi ni dia tak perlu kepada pengawal sebab dia tahu dah Nabi ni kesudahan dia bukan sebab dibunuh. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ditakuti akan dia kena bunuh oleh musuhnya atau lawannya dengan berhadapan atau dengan curian. Maksudnya bunuh cara berhadapan ke ataupun orang bunuh cara curian ni, maksudnya cara sniper ke apa ke. Serang hendak mengenai, tak ada. Ada orang yang bunuh cara depan, ada yang ditembak curi dan sebagainya, no? Macam Sayyidina Umar tu, dia dengan sebab ditikam curi, dia tengah jadi imam sembahyang subuh, no? Sayyidina Ali pun dengan ditetap curi juga, dia nak pergi jadi imam sembahyang subuh, kan? Kerana ia dipelihara Allah Ta'ala daripada boleh dapat orang membunuhnya. Tuhan pelihara dia, jamin dah. Dan telah berlaku beberapa kali orang-orang hendak membunuhnya. Orang cuba, tapi itulah dah Tuhan catat kata hang tak mati dibunuh. Memang tak bunuh. Okay. Macam apa ni hadis apa ni Matan Arba'in tu kita baca nak. Rasulullah kata pada apa? Pada Abdullah bin Abbas. Wahai budak, kalau seluruh manusia dan jin untuk berusaha untuk mendapat satu manfaat pada kamu, sedangkan manfaat itu tak dicatat untuk kamu, maka takkan sampai. Begitu juga kalau keseluruhan manusia dan jin nak mendatangkan mudarat pada kamu, takkan kena kalau tak dicatat untuk kamu. Kalau dicatat kena. Kerana telah terangkatlah kolam. Kolam tu kita tak boleh nak gambar kan, yang macam pensil ke. Telah terangkatlah kolam. Macam mana Allah tu benar sama ayat. Kolam tu alat tulis tu. Telah keringlah dakwat. Nabi beritahu pen dah terangkat. Baru dah faham lah. Dakwat dah kering. Dakwat telah kering. Dah tercatat di Lauh Mahfuz. Fi lauhin mahfuz. Itu yang tikad kita ahli sunnah jemaah yang wajib kita beriman. Tunggu tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Tak salah kita doa, kita pun tak tahu baca kita doa lah. Kan? Disuruh agak kita berdoa tu dah. Sebab dalam masa doa tu sebelum berlaku dipanggil dalam sifat 20 dipanggil ta'alluq qabdah. Dalam pertimbangan Tuhan. Dalam pertimbangan Tuhan. Dia nak laksanakan apa yang dicatat ataupun dia nak ubah, itu hak dia. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Dia padam apa yang dia kendaki, dia catat apa yang dia kendaki. Dia. Dan telah berlaku beberapa kali orang nak membunuhnya, dan banyak orang membuat bermacam-macam helah supaya boleh mereka itu membunuhnya. Dan terkadang telah dapat seterunya senjata Nabi sendiri. Dan berdiri seteru itu di hadapannya nak membunuhnya, tiada terbunuh. Kan? Macam Daksur yang cerita dalam satu hadis Daksur kan. Itu hari Nabi tidak sangkut pedang dari pokok. Daksur ni dia ambil pedang. Dia sogah Nabi pun terkejut je. Siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang? Dia kata Allah. Maka jatuhlah pedangnya. Maka Nabi pegang pedangnya. Siapa menyelamatkan kamu?
kamu ya Rasulullah. Kan? Tapi aku tak masuk Islam. Direngkakan. Tapi aku berjanji tidak akan menolong orang yang memusuhi Islam. Dia tak masuk Islam. Tapi dia kata dia berjanji dia tak mau memusuhi Nabi lagi, lepas tu tak mau memusuhi Islam. Kan? Panjang lagi cerita dia tu, ringkas kan. Kan ada catik dia tak mati dibunuh. Cara kita kata curian tadi pun tak boleh. Dan telah datang ketakutan sahabat-sahabat Nabi. Kalau musuh membunuh Nabi itu, maka dikawal oleh mereka itu akan dia. Sahabat ni dia bimbang, takut Rasulullah ni dibunuh. Dia pun main kawal. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah Tirmizi dan katanya, an Aisyah qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhras. Diriwayatkan daripada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga dan dikawal orang akan dia pada malam hari. Dia pergi jaga malam-malam kerana takut dibunuh orang akan dia oleh musuhnya. Maka diberitahu oleh Allah SWT akan Nabi Muhammad itu tiada berhajat ia kepada pengawalnya. Nabi beritahu, aku tak perlu. Dan tukang jaga daripada musuhnya, bahkan Allah Ta'ala mengawal akan dia. Kan? Tiada upaya musuh, barang apa musuhnya membunuh akan dia. Itulah kata Siti Aisyah. Kita apa kalau tahu? Mana? Kita tak tahu. Tak tahu usaha. Kan? Tak apalah nak bubuh pengawal apa-apa. Kan? Itulah kata Siti Aisyah, hatta nazalat hazihil ayah wallahu ya'asimuka minan nas. Hingga turun ini ayat memberitahu Nabi tiada berhajat, tidak perlu pada kawal itu, iaitu firman-Nya, kira-kira maknanya, dan bermula Allah Ta'ala memelihara ia akan dikau daripada bunuhan manusia dan tipu dayanya manusia. Jamin dah, Allah Ta'ala dah jamin dah, tak perlu ragu-ragu lagi. Kita ni tak tahu, tak jamin apa. Tak. Sebab benda kita tak tahu tu, kita usaha lah. Usaha pun kalau Tuhan cantik dah. Kan? Habis kawan-kawannya kita di segi syariat ni, di segi hakikat, kita yakin kita ni ada sebab kematian. Tarikh kematian, tempat kematian, kita tak tahu. Jadi kita usaha lah. Bukan usaha tak pergi mati. Kan? Usaha kita kata bagi selamat lah, orang kata doa selamat. Kan? Buat kita tu berhati-hati, contohnya kan, baca doa, ikut peraturan, kan? Ikut Tuhan cantik kata nak kena, tu kita tak tahu, kena juga. Kadang-kadang kita tak cari orang cari kita. Betul tak? Kan? Kita tak cari orang cari kita. Tu telah tercatat dah berlaku tu. Tak apalah. Nak buat macam mana? Takdir lah. Berapa ramai orang dia buat elok-elok, tapi kena juga no. Dia ikut peraturan, orang lain tak ikut peraturan pula. Dari segi syariat, adat tu no. Sebab Nabi pun suruh seorang badui tu, dia masuk masjid, tak tambak unta dia. Nabi kata, yaqilha wa tawakkal Allah. Kamu tambak dulu, lepas tu serah Tuhan lah. Tapi kalau Tuhan catit, kata orang nak curi, unta tu nak lari, tak payah kata apa. Tapi sekurang-kurangnya kita usaha. Kunci kereta apa, motor ke apa kan. Itu dari segi syariat, kerana kita tak tahu benda yang gaib. Kan? Sebab orang kata, kita baca lepas-lepas, Sayyidina Abu Bakar baca doa selamat. Dia pun dekat nak meninggal, dia kata ni, dia kata kesan racun Khaybar ni ada lagi kat aku. Kan? Sayyidina Umar pun baca doa selamat. Kan? Dia mati kena bunuh. Kan? Sayyidina Ali pun baca doa selamat. Dia mati kena bunuh. Selamat lah. Sayyidina Osman pun baca doa selamat. Malah Sayyidina Osman ni, Quran ni selalu baca. Kita tak mampu baca macam dia. Ada dikatakan dia khatam Quran semalaman dalam semayang pula tu. Kan? Kita boleh khatam lah, khatam pahala Quran, baca qul Allah 3 kali. Mana?
Ataupun dikatakan baca Yasin sekali dapat pahala, ada riwayat lah. Dapat pahala 10 kali khatam Quran. Tu lah. Awal sampai akhir tu payahlah sikit. Makan masalah. Ada setengah orang satu juzuk sebulan habis. Macam Cikgu Rahim ni Rina. Sehari sejuzuk sebulan khatam mana. Tu dia. Tok Imam lagi tak kan? Seminggu kali ya. Jadi tu no. Jadi masing-masing lah kan. Dia masing-masing kemampuan orang no. Kemudian apabila sudah turun ayat itu, maka Rasulullah pun mulalah melarang orang-orang sahabatnya mengawal dan dibacanya firman Tuhan itu. Maka pada satu masa datang orang menjaga dan mengawalkan dia dengan kehendak sendiri, sukarela orang tu no. Maka Nabi pun mahu melarangnya. Kata Siti Aisyah, fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal qubbah. Maka dikeluar oleh Rasulullah SAW akan ulunya daripada kubbah, yakni khemah, tempat ia berteduh dan tinggal di dalamnya pada malam hari, dan sahabatnya ada mengawal daripada luar. Kan? Mula-mula dia larang lebih baik dia nak jaga kan, sukarela no. Faqala lahum ya ayuhan nasun sarifu faqad asamanillah. Maka bersabda Rasulullah SAW bagi sahabatnya yang mengawal akan dia itu dengan katanya, hai sekalian orang, berpalinglah, pergilah pulang ke tempat sekalian kamu, tidaklah usah kawal akan aku, dan tetaplah hati sekalian kamu, dan jangan susah hati takut kamu musuh membunuh aku, kerana sungguhnya telah dipelihara Allah Ta'ala akan aku daripada tujuan mereka itu supaya membunuh aku. Jadi Rasulullah ni wahyu kan, apa yang dia dapat tu semua wahyu. Wa ma tunfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi ni taklah bercakap melainkan wahyu yang diwahyukan. Kan? Dia kata tak dibunuh, memang tak bunuh, yakin. Dia batu sodik, sodikul masduk, benar lagi dibenarkan Nabi ni. Benar lagi dibenarkan. Jadi 355. Kita nak habis tajuk ni sebab apa? Nak khatam kitab ni. Kan? Khatam kitab ni tak payah bawa lah ni lain kali. Kan, bawa kitab baru pula. Orang hak majlis tak dia awal dulu, mai hari ni kira khatam lah. Tengah-tengah tak mai. Kan? Tengah-tengah tak mai pun kira khatam kan lah. Awal mai, akhir mai. Okay. Supaya mendapat barakah, ziyadul khair, tambah kebaikan. Tiga lima lima. Masalah Nabi Muhammad SAW dipelihara Tuhan daripada orang-orang kafir, maka ialah yang dipaham daripada firman Allah Ta'ala, wallahu ya'asimuka minan nas, ila akhir ayat lah, surah Al-Ma'idah ayat 67. Maka ialah yang dipaham daripada firman Allah Ta'ala, dan bermula Allah Ta'ala memeliharakan dikau ya Muhammad, dan menegah, menghalang dan mempertahankan kau daripada orang-orang kafir. Maka Sayyidina Umar apabila dia kena tikam tu, dia tanya siapa yang tikam dah tu. Dia kata Abu Lulu'ah. Alhamdulillah, dia kata aku ditikam oleh orang kafir, tak dibunuh oleh orang Islam. Kan tu dia no. Ada riwayat dia lah dalam sirah. Maksudnya bunuh dia orang kafir, bukan orang Islam bunuh. Kata Khazin dalam tafsirnya, di sini ada orang datangkan iskal, muskil iaitu bagaimana kita mau tolakkan syubhah daripada ayat ini, iaitu kata Tuhan ialah pelihara Nabi daripada orang kafir, dan pada masa perang Uhud kena atas Nabi luka parah di kepalanya dan patah gigi di hadapannya, dan telah disakiti oleh orang-orang kafir akan dia dengan macam-macam kesakitan. Maka bagaimana kita mau betulkan faham pada ayat itu, sedangkan tadi dia kata Allah Ta'ala pelihara. Kita dah baca tadi pelihara daripada dibunuh kan. Tapi ada jawab ini, bukan maksudnya yang luka kena baling batu, tu kena juga Nabi pun patah gigi dia kan. Al-jawab dia kata bermula maksud Tuhan pelihara dan tegah akan orang kafir itu ialah tidak dapat mereka itu membunuhnya, bukan kata sekat meluka tu kan. Luka tu Nabi pun luka
Nabi pun patah gigi dia, sehingga darah dalam perang Uhud, dia sampai darah tak berhenti, sehingga Fatimah ni dan sahabat keluarga Nabi ni usaha nak bagi berhenti darah, kan. Jadi lah kali ada seorang tu cadangkan, kami pengalaman kami ni, kami bakar tikar tinggal abu dia tu lekat di situ, jadi tutup tempat darah keluar tu, berhenti. Macam kita dululah perubatan, cara kita pengalaman lama-lama dulu, kadang-kadang luka di kampung tu ambil pokok kapal terbang tu, buah itu tu. Ada setengah-setengah tu lah buah kopi kan, buah kopi. Gula buah tak lah, ada tu. Tak buah kopi je kan. Ingat baru ni ada korban kan. Seorang tu luka, tak ada apa, mereka berlekat kopi lah. Lah ni moden lah kan, boleh bandage jahit semua kan. Jadi tu ada hadis kan, cara nak berhentikan luka. Tapi kampung dulu pokok kapal terbang tu, buah pokok tu, kan, dia cepat berhenti tu. Kemudian tidak terdaya oleh mereka itu membunuh aja. Itu ayat wallahu ya'simuka minan nas tu. Dan menunjukkan sah yang demikian ialah beberapa khabar yang berlaku di atas Nabi, ke atas Nabi. Satu daripadanya khabar yang diriwayat daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya pergi ia bersama Rasulullah SAW berperang di sebelah pihak negeri Najd. Najd ini dikatakan sebelah ibu negara Arab Saudi itu, Riyadh. Maka tak kala pulang kami daripada perang itu dan pulang Rasulullah SAW, maka sampailah mereka itu di waktu tengah hari di tanah lembah yang banyak pohon-pohon kayu. Maka singgah Rasulullah SAW dan berselerak orang-orang, yakni sahabat-sahabatnya, masing-masing mencari naungan dan berteduh di bawah pohon kayu. Dan berhenti Nabi SAW di bawah satu pohon kayu. Maka disangkutnya pedang yang kita cerita tadilah ke pohon kayu itu, dan tidur kami dengan sahabat nyedarnya, nyenyaknya, letih kan. Dan ia pun tertidur juga bersama-sama kami. Di dalam hal yang demikian itu, sudahlah Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabatnya kerana telah disergap akan dia oleh orang Badui Arab. Sabdanya, mari sekalian kamu, orang ini telah menghunus pedangnya mahu memancing aku, dan aku sedang tidur, lalu jaga aku. Telah aku lihat di tangannya menayang pedang Nabi itu, mahu diparangnya kepada Nabi. Nasir berkata, ya siapa boleh menegah kamu dan melepaskan kamu daripada tanganku? Maka sebentar itu juga disergah oleh Nabi dengan suara yang keras, berkata Allah, Allah, Allah 3 kali. Maka dengan terkejut lelaki itu mendengar suara Nabi, jatuh pedangnya itu daripada tangannya. Dan diambil oleh Nabi pedangnya yang jatuh itu, serta ditayangnya mahu memarang gempak dia pula, lelaki Badui itu. Sabdanya, siapa boleh melepaskan kau daripada tanganku? Jawab lelaki itu, ialah belah kasihanmu juga. Kesian hang lah. Maka tidaklah Nabi memarang pedangnya, dan tiada dideranya orang Badui itu. Dia duduk, dia pendek cerita sini. Yang saya cerita tadi ni, Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak mau. Kan? Alhamdulillah awalan wa akhiran, ialah akhir juzuk yang ke-21, disudahi pada 25 bulan Rabiul Awal 1376 Hijrah, berbetulan dengan 10 Disember 1955. Ada 55 tak ada lagi, kita setengah tak ada lagi Dan dimulai pula juzuk yang ke-22, awal tafsirnya ayat 78 surah Al-Maidah. Sekarang tu dulu kita baca doa selamat sahabat kita nak pergi umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa akhiri wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina di ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت رجاؤنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah nanti ni siapa yang nak beli buku tu, beli sendiri apa? Juzuk 22, kita sambung 22. Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi